Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Siddiqui Muhammad Zaini dari kelas T4S1.02. Hari ini saya akan membentangkan yang bertajuk ketokohan Rasulullah sebagai pendidik. Jadi, ini antara isi kandungan yang saya akan ceritakan dalam pembentangan kali ini. Yang pertama, mengenai pengenalan sedikit. Yang kedua, mencontohi sebagai pendidik misali, iaitu saya silah diri. Yang ketiga adalah uslub dan kaedah penyampaian Rasulullah dalam mendidik. Seterusnya ini adalah mencontohi Rasulullah sebagai pendidik misali melalui sasiah diri. Ada 6 perkara, iaitu yang pertama, siddiq, amanah, tabligh, fatonah, penyayang, serta sabar dan berfikiran jauh. Okey, kita lihat pada siddiq. Siddiq ini kita tahu maksud adalah benar ataupun bercakap dengan benar. Okay, kita lihat sifat Rasulullah dari segi siddiq ni adalah yang pertama, pengetahuan baginda. Pengetahuan baginda dari segi siddiq adalah ilmu yang benar membawa kepada fitrah. Maksudnya baginda menyampaikan ilmu yang benar dan bukannya sesat dan menipu. Okay, yang kedua adalah dari segi percakapan baginda sendiri, iaitu tutur kata yang tidak pernah berdusta. Baginda sentiasa bercakap benar sehingga baginda digelar sebagai Al-Amin, iaitu orang yang boleh dipercayai. Yang ketiga adalah sifat siddiq dari segi perbuatan, iaitu tingkah laku Rasulullah yang jauh daripada perbuatan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fatonah. Bagaimana Rasulullah mengaplikasikan sifat fatonah ini terutamanya dalam mendidik anak mengikut usia. Contohnya adalah pada umur peringkat 1 hingga 6 tahun, baginda memberikan kasih sayang serta sentiasa berada di sisi mereka waktu umur mereka 6 tahun. Pada peringkat yang kedua pula adalah pada umur 7 tahun sehingga 14 tahun, iaitu baginda menanam nilai disiplin dan tanggungjawab. Jika mereka membuat kesalahan, baginda memukul ataupun mengajar mereka dengan cara yang betul. Pada umur 15 tahun hingga 21 tahun pula, pada peringkat ini, Rasulullah berkawan dengan mereka dan menjadi pendengar setia. Yang terakhir, apabila mereka sudah mencapai umur 21 tahun ke atas, Rasulullah memberi kepercayaan dan kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dalam kehidupan mereka. Ini Rasulullah mengajar kita bagaimana mendidik anak mengikut peringkat usia. Yang ketiga adalah sifat tabligh, iaitu menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk membentuk anak soleh dan solehah. Yang pertama adalah mendidik mereka untuk kenal Allah. Tauhid, iaitu ilmu tauhid. Yang kedua adalah didik anak dengan menunaikan ibadah solat, mengutamakan ibadah solat kerana solat adalah perkara wajib yang ditunaikan dan merupakan tiang agama dalam sesebuah keluarga yang tinggal dalam sebuah rumah. Yang ketiga adalah membekalkan ilmu agama secukupnya. Rasulullah membekalkan ilmu-ilmu fardu ain, ilmu-ilmu asas agama supaya pada peringkat umur kanak-kanak ataupun remaja ini lengkap mereka mengetahui ilmu-ilmu yang dipelajari. Yang keempat adalah menghidupkan bi'ah solehah atau bi'ah Islamiah dalam sesebuah keluarga dan sebuah rumah. Yang keempat adalah sabar dan berfikiran jauh. Antara isi kandungan dalam berfikiran jauh dan sabar ini adalah Rasulullah sentiasa menegur dengan secara halus. Yang kedua, mendengar penjelasan mereka. Rasulullah tidak terus menghukum. Jika mereka melakukan kesalahan, Rasulullah mendengar penjelasan mereka. Selepas itu, Rasulullah meminta maaf jika membuat kesalahan ataupun memaafkan musuh-musuh baginda. Contohnya kisah yang Rasulullah dicampakkan batu di baling najis. Rasulullah memaafkan mereka dan bersabar. Yang keempat adalah beri pujian setelah berubah.
Rasulullah menggalakkan kita dalam mendidik supaya memberi pujian jika seseorang tersebut menyesal atau berubah, mereka menjadi lebih baik. Yang terakhir adalah memberi kepercayaan. Seterusnya adalah penyayang. Penyayang yang dimaksudkan oleh Rasulullah ialah, apa kata Rasulullah? Iaitu, bukanlah daripada golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati yang lebih besar. Riwayat daripada Sunan Tirmizi. Okay. Jadi Rasulullah mengajar untuk sifat penyayang ni, maknanya golongan yang kecil, golongan yang muda ini perlu disayangi. Manakala golongan yang dewasa atau yang lebih besar ni kita perlu menghormati. Itu apa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Sekarang kita akan lihat kepada sasiah Rasulullah sebagai pendidik misali. Antara sasiah Rasulullah dalam mendidik menjadi pendidik misali ni, antaranya terdapat uslub dan kaedah penyampaian. Yang pertama, melalui berhikmah, uswah dan qudwah hasanah. Yang ketiga, meraihkan perbezaan. Yang keempat, memberi tamsil dan analogi. Yang kelima, kepelbagaian kaedah. Kita akan lihat yang pertama, iaitu berhikmah. Berhikmah ni bermaksud adil, berilmu, lemah lembut, kenabian. Melakukan suatu perkara dengan penuh kebijaksanaan. Contohnya guru memberi teguran dengan kata-kata yang mudah difahami dan disegani oleh murid. Keadilan boleh mencegah orang yang bersifat dengannya dari melakukan kezaliman. Kelembutan mencegah orang yang bersifat dengannya dari jatuh ke dalam sifat pemarah tanpa sebab yang sepatutnya. Keilmuan dapat mencegah pemiliknya dari terjatuh ke dalam kejahilan. Jadi ini menurut daripada sumber Jukar Said Abdul Rahman 1996. Kedua hasanah ni pula adalah yang kedua. Uswah dan kedua hasanah ni pula adalah keteladanan, model. Iaitu contohnya Nabi Muhammad SAW memberikan contoh secara langsung, bukan sahaja teori. Bahkan baginda melakukannya terlebih dahulu sebelum menyampaikan kepada para sahabat. Ada dua bentuk pengajaran uswah hasanah yang diajar oleh Rasulullah, iaitu yang pertama, guru melakukan sesuatu yang dia perintahkan kepada pelajar atau menjauhi sesuatu yang dilarang. Guru menjadikan sikap dan perilakunya sebagai teladan bagi anak didiknya. Maksudnya guru perlu melakukan perbuatan tersebut sebelum mengarahkan murid, menunjukkan contoh. Yang kedua, guru perlu menjelaskan apa yang diucapkan lalu mempraktikannya. Perkataan yang disertai dengan perbuatan lebih dapat menjelaskan dan lebih meresap ke dalam jiwa pendengar, yakni jiwa-jiwa anak murid kita. Yang ketiga ialah meraihkan perbezaan. Rasulullah juga menggunakan teknik meraihkan perbezaan pelajar ketika mengajar. Yang mana dalam kelas kita pun ada pelajar yang kurang pandai ataupun latar belakangnya dalam keluarga yang susah dan sebagainya. Jadi Rasulullah memberi nasihat, baginda memberi pandangan yang berlainan daripada seorang kepada seorang yang lain. Semua ini bergantung pada keadaan orang yang bertanya dan orang minta nasihat atau wasiat. Jadi teknik mengambil kira perbezaan individu ini juga digunakan oleh baginda ketika menjawab persoalan sahabat yang bertanya mengenai amalan yang paling mudah di sisi Allah Ta'ala. Jadi seterusnya yang keempat, iaitu meraihkan yang keempat adalah memberi tamsil dan analogi. Apakah itu memberi tamsil dan analogi? Iaitu menunjukkan contoh dan analogi. Sepertinya Rasulullah menyatakan sesuatu contoh dan Rasulullah pun melaksanakan apa contoh yang diceritakan oleh baginda kepada para sahabat. Yang keempat adalah kepelbagaian kaedah. Apakah itu kepelbagaian kaedah? Kepelbagaian kaedah ini adalah berkemungkinan cara Rasulullah mengajar atau mendidik anak-anak dengan pelbagai cara. Contohnya apa kita dapat lihat? Contohnya kita lihat Rasulullah mungkin mengajarkan anak-anaknya ataupun
menyampaikan kepada para sahabat, iaitu cara makan dengan membaca doa ataupun tidak menggelojor, tidak terlalu cepat dan sebagainya. Iaitu melatih dan membiasakan dengan etika dan akhlak. Yang saya ceritakan tadilah. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan serta memberi nasihat. Yang terakhir adalah bercerita, mengambil manfaat daripada ibrah-ibrah, daripada kisah-kisah pada zaman Nabi dahulu. Jadi Rasulullah banyak menerapkan mengambil pengajaran daripada kisah-kisah umat-umat terdahulu supaya dijadikan pengajaran kepada kita. Itu antara kaedah-kaedah penyampaian dan cara Rasulullah mendidik kanak-kanak, remaja dan anak serta ilmu yang disampaikan kepada para sahabat serta sebagai kita seorang pendidik guru masa akan datang, yakni guru pendidikan Islam. Sekian, terima kasih.